Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi akan berkongsi dengan anda maklumat sains sukan tingkatan 4 di dalam bidang 1 iaitu pengenalan sains sukan dan pengurusan sukan. Pada kali ini akan dibincangkan tentang unit 1.1 iaitu pengenalan sains sukan. Pada akhir unit ini, murid akan dapat mentakrifkan sains sukan, dapat juga menyenaraikan bidang-bidang ilmu yang terdapat dalam sains sukan. Juga dapat menjelaskan kepentingan sains sukan, boleh membincangkan isu berkaitan etika kesukanan sebagai atlet, pegawai dan penonton sukan berdasarkan perkembangan sukan semasa dan dapat menerangkan perbezaan antara semangat kesukanan dengan semangat mementingkan kemenangan. Mari kita lihat apa dia takrif sains sukan. Menurut Hawkey 1963, sukan adalah aktiviti manusia yang diorganisasikan secara khusus dan pelaksanaan undang-undang yang melibatkan pertandingan atau cabaran bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Okey, definisi sains sukan. Exercise and Sport Science Australia 2010 menyatakan sains sukan ialah satu bidang multidisiplin ataupun pelbagai berkenaan dengan pemahaman dan peningkatan prestasi manusia. Bidang ini termasuklah pengetahuan, kaedah dan aplikasi subdisiplin kajian pergerakan manusia serta bagaimana mereka berinteraksi. Mari kita lihat apa dia bidang-bidang ilmu yang ada dalam sains sukan. Yang pertama adalah anatomi, iaitu ilmu tentang struktur tubuh dan hubungan organ-organ antara satu sama lain oleh Evelyn 2013. Biomekanik, iaitu ilmu tentang aplikasi prinsip mekanikal dalam kajian organisma hidup oleh Hall 2007. Seterusnya, pemakanan sukan, ilmu tentang aplikasi strategi pemakanan untuk kesihatan, mengadaptasi corak pemakanan kepada latihan, mengurangkan masa pemulihan dan meningkatkan prestasi optimum semasa latihan dan pertandingan oleh Berg 1965. Ini dia contoh makanan punya piramid untuk sukan. Kalau tengok beza sikit dengan piramid yang biasa. Okey, nanti kita akan kupas ikut tajuk dia. Ini adalah fisiologi, iaitu ilmu sains tentang fungsi tubuh manusia oleh Tortora dan Derrickson 2006. Seterusnya adalah kecederaan sukan, iaitu ilmu tentang keadaan luka atau kerosakan yang berlaku ke atas otot, tendon, tulang, ligamen dan lain-lain tisu sistem otot rangka yang diperoleh melalui penglibatan aktiviti sukan oleh Tippett 1990. Seterusnya adalah kaedah dan latihan fizikal, iaitu ilmu tentang proses pergerakan berulang-ulang yang sistematik, progresif dan memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan prestasi dalam sukan oleh Bompa 1994. Seterusnya, kawalan motor, iaitu disiplin ilmu sains lakuan motor yang mengkaji postur dan pergerakan manusia serta mekanisme yang mengawalnya, iaitu oleh Maggie 2006. Kecergasan fizikal yang seterusnya, iaitu ilmu tentang keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan dalam menghadapi cabaran kerja fizikal harian dan menggunakan masa lapang dengan lebih efektif di samping mempunyai lebihan tenaga untuk tujuan kecemasan oleh Davis et al. 1993. Pengurusan sukan. Okey, antara bidang ilmu yang ada iaitu sebarang gabungan kemahiran yang berkaitan dengan perancangan, pengelolaan, pengarahan, pengawalan, pengurusan bajet, kepimpinan dan penilaian dalam konteks sesebuah organisasi atau jabatan yang mengendalikan produk atau perkhidmatan berkaitan sukan oleh Decency et al. 1990. Seterusnya adalah pengukuran sukan, satu subdisiplin ilmu tentang proses pengumpulan maklumat yang boleh ditunjukkan dari segi pengiraan seperti jarak, masa atau bilangan tugasan yang dilakukan secara betul dalam kecergasan fizikal dan kemahiran sukan oleh Hashim 2015. Sosiologi sukan,
iaitu disiplin ilmu yang mengkaji fenomena sosial yang berlaku dalam sukan oleh Cockley 2009. Psikologi sukan pula, ilmu saintifik tentang reaksi serta perlakuan fizikal, afektif dan kognitif dalam bidang sukan yang melibatkan ahli sukan serta penonton oleh Wan 1997. Okey, mari tengok pula apakah kepentingan sains sukan. Sains sukan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan prestasi atlet dalam bidang sukan yang diceburi oleh mereka. Kepentingannya boleh dilihat melalui aspek berikut. Yang pertama, di dalam prestasi sukan, iaitu di mana atlet dan jurulatih perlu memahami bidang-bidang ilmu dalam sains sukan bagi meningkatkan prestasi sukan. Gabungan maklumat daripada kajian-kajian sains sukan diaplikasi bagi mengembeling kepakaran dan kerjasama untuk pembangunan prestasi atlet jangka pendek dan jangka panjang. Okey, tengok di sini gambar ni. Kesan penguasaan atlet terhadap ilmu sains sukan adalah atlet berjaya memberi impak dan kesan positif dalam persiapan mental, fizikal dan teknikal dalam sukan yang diceburi oleh mereka. Yang seterusnya adalah pencegahan kecederaan, di mana dalam pengetahuan sains sukan diperlukan untuk meningkatkan kemahiran dan mengawal risiko kecederaan semasa melakukan sesuatu aktiviti. Contohnya, dalam aktiviti mendaki gunung, pendaki menggunakan tongkat sebagai keperluan untuk mengawal keseimbangan dan meningkatkan kestabilan apabila berada dalam situasi muka bumi yang curam. Okey, gambar ni. Okey, mendaki macam mendakilah di sini dengan pengetahuan sains sukan memberi ilmu tentang alat dan pakaian serta teknik untuk mencegah kecederaan. Okey, kalau kita tak tahu kita takkan pakai tali ni dan safety kat sini. Okey, naik sendiri jatuh ke bawah. Okey, kalau ada tali ni, kalau jatuh yang bawah ni yang jaga ni akan tarik supaya hang di atas. Okey, sempatlah untuk elakkan tak jatuh. Okay, seterusnya adalah industri sukan. Industri sukan mencakupi beberapa sektor utama seperti pembuatan alatan sukan, penyediaan prasarana sukan dan penghasilan makanan tambahan. Gabungan kepakaran sains sukan dalam reka cipta peralatan dan pakaian sukan mewujudkan penjenamaan yang dapat meningkatkan prestasi atlet. Contohnya, reka cipta pakaian renang mempunyai semua ciri-ciri fabrik seperti sisik ikan bagi membolehkan atlet renang mengurangkan rintangan air ketika berenang. Okey. Industri sukan membawa keuntungan yang besar kerana permintaan yang tinggi di seluruh dunia dan sekaligus menjana pendapatan negara. Dan boleh jadi sebagai kerjaya. Okey, untuk perkembangan sains sukan dapat mewujudkan peluang-peluang kerjaya yang berpendapatan tinggi seperti jurulatih sukan, pegawai sukan, pakar pemakanan, fisioterapi, pengulas sukan, wartawan sukan, pakar rehabilitasi, pereka cipta alatan sukan, ahli perniagaan alatan sukan, pegawai perubatan sukan, pakar psikologi sukan, pensyarah sukan, jurulatih kecergasan fizikal dan sebagainya. Sememangnya, peluang-peluang kerjaya dalam bidang sains sukan sangat luas dan dapat menjamin masa hadapan. Okey, contoh gambar ni adalah contoh kerjaya sebagai wartawan sukan. Ekonomi pula, sains sukan dapat meningkatkan ekonomi sesebuah negara dengan adanya penganjuran sukan, pelancongan sukan, kajian saintifik dan penghasilan peralatan sukan. Contoh, prasarana yang moden dan canggih memberi peluang kepada negara untuk dipilih sebagai penganjur sesuatu kejohanan bertaraf antarabangsa seperti Sukan SEA dan Sukan Commonwealth. Hasil daripada hak penyiaran, penjualan tiket, penajaan dan pengiklanan dapat menjana ekonomi negara. Baik, ni tengok pula etika kesukanan sebagai atlet, pegawai dan penonton. Etika kesukanan merupakan prinsip moral, nilai akhlak dan tingkah laku yang menjadi panduan hidup kepada individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam sukan.
Okey, etika ya. Atlet, pegawai sukan dan penonton merupakan golongan yang mewarnai suasana sukan di negara kita. Mereka perlu membentuk etika dalam sukan bagi memastikan kemajuan sukan negara berada setaraf dengan negara maju yang lain. Tengok dulu atlet. Okey, atlet mesti bijak mengawal emosi semasa digelanggang dan tidak terpengaruh dengan tindakan provokasi pemain lawan dan penonton. Juga perlu menunjukkan komitmen yang tinggi kepada pasukan yang diwakili serta bertanding dengan penuh semangat kesukanan. Okey. Seterusnya, mempunyai rekod yang baik sepanjang penglibatan dalam sukan. Juga perlu sentiasa mengamalkan permainan bersih dengan mematuhi peraturan dan undang-undang, mempunyai dan mengamalkan tahap disiplin yang tinggi, bersikap amanah dan tidak mengamalkan rasuah. Seterusnya, atlet perlu menghormati pegawai dan juga pihak lawan. Sentiasa berusaha meningkatkan prestasi diri dan tidak terlibat dalam aktiviti yang negatif. Dapat menerima keputusan pengadil dengan hati yang terbuka walaupun keputusan itu tidak tepat. Ini sikap yang susah atlet nak wujudkan dalam diri. Okey, seterusnya, memaafkan kesalahan pemain lawan jika berlaku kekasaran secara tidak sengaja. Okey, kalau di sini saya bagi contoh, pemain bola sepak dunia, Zidane beliau saja yang saya tengok kalau kena tackle macam mana melambung pun dia tak akan membuat tindak balas. Okey, ini sifat yang tinggilah yang ada pada Zidane. Okey, penonton pula bijak mengawal emosi dan mematuhi peraturan semasa menyaksikan pertandingan. Perlu memberi sokongan pada pasukan, menghormati pegawai sukan dan penyokong pasukan lawan, menerima keputusan pertandingan dengan semangat kesukanan. Okey, seterusnya, perlu mengelakkan provokasi yang melampau dan tidak bersikap perkauman. Menghargai persembahan mutu permainan yang berkualiti tinggi, perlu menunjukkan sikap saling menghormati antara satu sama lain dan bertolak ansur, berakhlak mulia dan berdisiplin tinggi. Okay, tengok pula pegawai sukan. Perlu mempunyai sifat kepribadian yang baik dan mengamalkan sikap profesional yang tinggi. Perlu mengamalkan sifat bertanggungjawab, ikhlas, jujur, amanah dan adil. Seterusnya, perlu mempunyai sikap saling menghormati antara satu sama lain, sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang permainan dan bertindak rasional dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, itu tadilah 3 etika yang perlu wujudkan dalam diri masing-masing, iaitu kepada atlet, pada penonton dan pegawai sukan. Baik, kita tengok pula semangat kesukanan dan semangat mementingkan kemenangan. Apa dia tu? Perkara penting dalam sesuatu pertandingan sukan ialah penentuan pemenang yang sah. Oleh itu, keadilan dalam memberi peluang yang adil dan sama rata kepada semua atlet serta pasukan yang mengambil bahagian dalam sesuatu pertandingan akan menentukan pemenang yang sah. Hal ini bertepatan dengan slogan Fair Play yang bertujuan mewujudkan suasana dan situasi permainan yang bersih dan adil bagi meningkatkan semangat kesukanan. Baik. Menurut Shields and Bredemere 1965, semangat kesukanan bukan saja dapat ditakrifkan sebagai sikap yang ada dalam diri individu untuk mencapai kemenangan, malah disertai dengan semangat yang baik seperti bertolak ansur dalam menghadapi konflik yang timbul, walaupun sikap tersebut boleh membawa kekalahan. Sikap yang agak susah nak dibuat lah. Okey, ciri-ciri semangat kesukanan menunjukkan nilai persahabatan yang tinggi semasa bermain dengan memaafkan kekasaran pihak lawan. Okey. Kedua, memberi kerjasama yang baik dan menghormati keputusan pengadil agar perlawanan dapat dijalankan dengan lancar dan menghiburkan penonton.
berusaha menunjukkan mutu permainan yang tinggi dalam mencipta kejayaan atau kemenangan secara sah, mengelakkan diri untuk melakukan salah laku bagi meningkatkan prestasi dengan tidak mengambil bahan terlarang seperti dadah perangsang. Okey. Menurut Lumpkin et al. 1994, semangat mementingkan kemenangan boleh diertikan sebagai usaha dan sikap memberi fokus menggunakan pelbagai cara yang tidak melanggar peraturan untuk mencapai kemenangan namun mengabaikan etika kesukanan. Itu maksud ini untuk semangat mementingkan kemenangan. Pengabaian etika kesukanan seharusnya tidak berlaku kerana Ahmad 2007 telah menyatakan sikap terlalu mementingkan kemenangan menyebabkan mereka sanggup menggadaikan semangat kesukanan yang sejati. Baik, tengok pula apakah ciri-ciri semangat mementingkan kemenangan. Tadi dah tengok ciri-ciri semangat kesukanan. Ni ciri-ciri semangat mementingkan kemenangan pula. Yang pertama, menerima keagresifan dari pihak lawan dengan sengaja untuk menarik perhatian pengadil. Mencetuskan suasana yang menjejaskan fokus pihak lawan. Okey, yang satu ni contoh tadi ketika main bola sepak, tackle pihak lawan tak seberapa tapi dia berguling lebih. Ini contohnya lah. Okey, kalau pegawai tadi tu dia tak alert, mungkin kena kad merah direct pada main lawan yang tackle tadi. Okey, yang kedua ni, mencetuskan suasana yang menjejaskan fokus pihak lawan. Contoh, nak buat free kick, dia duduk dekat dengan bola. Tak boleh saja buat pasal. Okey. Mari lihat pula apakah contoh soalan yang boleh keluar dalam bab ini. Untuk soalan objektif. Dia akan tanya bagaimanakah analisa peningkatan prestasi atlet boleh ditingkatkan. Macam manakah cara boleh ditingkatkan. Yang kedua, konsep kalah dan menang adalah lumrah kehidupan. Ini statement. Okay, pernyataan. Soalannya adalah, apakah yang perlu dilakukan oleh atlet sekiranya berlaku kekalahan? So, kena fikir sendirilah apa jawapan dia. Okay. Yang ketiga, apakah yang membantu pencapaian atlet prestasi tinggi dalam memastikan kejayaan mereka? Dia tanya itu pula. Okay, untuk soalan struktur, pasukan bola sepak yang anda wakili telah tewas dalam tandingan. Uraikan 3 langkah yang boleh diambil jika pasukan anda ingin mewakili, ingin masuk game lagi tahun depan. So 3 langkah lah. Maknanya kita kena fikir balik apa langkah untuk kita buat supaya kita boleh masuk game tahun depan. Okay, 3 markah di situ. Untuk soalan esei, kemajuan dan perkembangan sains sukan di negara kita sudah maju. Pada pendapat anda, diminta pendapat. Jelaskan kepentingan sains sukan dari aspek industri sukan. Industri. So, dari segi perniagaan lah. So, kena urangkan lah. Bagikan apakah dia, dia punya, awak punya pendapat. Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih. Jumpa lagi.